Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Tira Aminuddin dan kami mulakan dengan berita ini. Bekas Yang di-Pertua Negeri dan Ketua Menteri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud meninggal dunia di sebuah hospital di Kuala Lumpur awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Setiausaha sulit kepada Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajat Taib Nur Syafiq Abdul Karim turut mengesahkan berita tentang pemergian Allahyarham Tun Abdul Taib. Jenazah Allahyarham akan diuruskan di Masjid Negara Kuala Lumpur sebelum diterbangkan ke Kuching hari ini. Penghormatan terakhir terhadap Allahyarham akan diadakan di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Jenazah Allahyarham akan dikebumikan di Demak Jaya. Jenazah Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud tiba di Masjid Negara Kuala Lumpur pada pukul 9.10 pagi tadi. Perkembangan semasa terus bersama Najib Masyur. Baik Atira, langsung dari Masjid Negara untuk saya membawakan perkembangan semasa, perkembangan terkini mengenai dengan bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud yang meninggal dunia, dilaporkan meninggal dunia di Ibu Negara kerana sakit tua pada usia 87 tahun sekitar pukul 4.40 pagi tadi yang menghembuskan nafas terakhir di Pusat Perubatan Kardiovaskular Sentral Kuala Lumpur CVS KL sekitar pukul 4.40 pagi tadi, yang mana ianya disahkan oleh anak bongsu beliau Datuk Hanifah Hajat Taib. Dan perkembangan semasa yang dapat saya kongsikan langsung dari perkarangan ruang solat Masjid Negara pada saat ini, tentunya orang ramai telah pun mula hadir bagi bersama-sama solat jenazah dan juga memberikan penghormatan yang terakhir kepada jenazah Allahyarham yang akan disolatkan di perkarangan ruang solat Masjid Negara ini sekitar pukul 11 pagi nanti. Dan kita masih lagi menantikan ketibaan kenalan-kenalan rapat Allahyarham dan juga barisan-barisan kenamaan yang akan turut serta bersama-sama di ruang solat ini bagi memberikan penghormatan yang terakhir seketika sahaja nanti. Dan rata-rata pengamal media juga telah pun berkampung sejak pukul 8.30 pagi tadi bagi membawakan gambaran-gambaran dan juga berita-berita terkini terus bersama-sama kepada anda. Dan dapat juga saya kongsikan yang mana kawalan keselamatan di luar perkarangan Masjid Negara ini adalah dikawal rapi oleh Polis Diraja Malaysia PDRM selain dibantu oleh pasukan rela yang pastinya pada saat ini dapat saya kongsikan juga gambaran di perkarangan pintu masuk utama ke Masjid Negara ini. Rata-rata kenderaan kereta awam telah pun mula sesak di beberapa kawasan dan tentunya ia masih lagi dalam keadaan yang terkawal. Selain itu juga saudara, dapat juga saya kongsikan bersama-sama dengan anda yang mana antara mereka yang telah pun hadir seketika saja tadi ialah Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin yang juga akan memberikan penghormatan terakhir dan solat jenazah yang akan dilakukan seketika sahaja nanti. Dan pada saat ini kita masih lagi menantikan ketibaan barisan kenalan-kenalan dan juga barisan tetamu-tetamu kenamaan yang akan turut bersama-sama di ruang solat ini bagi memberikan penghormatan yang terakhir kepada jenazah Allahyarham. Jenazah tiba sekitar pukul 9.15 pagi disambut oleh orang ramai selain daripada ahli keluarga dan juga pengurusan Masjid Negara. Dan selain itu juga saya dapat saya kongsikan yang mana beliau Allahyarham pernah berkhidmat sebagai Ketua Menteri Sarawak selama 6 penggal bermula pada tahun 1981 hingga 2014 dan juga pernah berkhidmat sebagai Yang di-Pertua Negeri Bumi Kenyalang meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Dan Atira, saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung pada saat ini langsung dari perkarangan ruang solat Masjid Negara kembali ke Angkasa Puri. Atira, silakan. Baik, terima kasih Najib. Kita ke berita seterusnya. Serangan berterusan Israel terhadap rakyat Gaza. Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin mengeluarkan video yang menunjukkan paramedik memindahkan orang yang cedera ke ambulans berikutan serangan ke atas sebuah rumah di kamp pelarian Nusairat di Gaza. Lokasi rakaman itu disahkan jurucakap Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Serangan udara dan darat Israel telah memusnahkan sebahagian besar semenanjung Gaza dan memaksa hampir semua penduduknya meninggalkan rumah mereka. Sehingga kini tentera Zionis telah membunuh lebih 29,000 rakyat Palestin dan mencederakan lebih 69,000 penduduk. Peperangan itu telah menyebabkan sebahagian besar daripada 2.3 juta penduduk dipindahkan dan menyebabkan sebahagian besarnya menjadi rutuhan. Sekian berita dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.